Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada murid-murid yang menonton video rakaman cikgu pada hari ini, hari Isnin 1 Mac tahun 2021. Okey, video pada pagi ini adalah untuk mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar bagi tingkatan 5 KSSMPK. Khas untuk murid-murid kelas Satria. Okey, hari ini cikgu akan teruskan ke topik yang kedua, okey, bagi mata pelajaran sains, iaitu haiwan. Haiwan ataupun dalam perkataan lain boleh juga kita sebut sebagai fauna. Okey, dalam topik ini secara keseluruhannya terdapat 4 objektif pembelajaran. Tapi dalam video hari ini kita akan fokuskan kepada hanya satu objektif pembelajaran, iaitu menerangkan hubungan antara haiwan dengan manusia dan tumbuhan. Topik yang lain-lain itu kita akan sentuh pada PDP akan datang. Okey. Tapi untuk hari ini hanya kita akan sentuh kepada 2.1.1. Okey, satu subtopik sahaja. Okey, yang pertama sekali haiwan. Okey, haiwan adalah saling bergantung antara satu sama lain. Okey, proses kebergantungan antara haiwan ini dapat mengekalkan ekosistem di muka bumi ini. Proses kebergantungan ni boleh jadi terhadap tumbuhan ataupun manusia. Okey, apakah maksudnya bila dia mengatakan proses ini dapat mengekalkan ekosistem di muka bumi ini? Okey, contohnya cikgu bagi contoh, ada tumbuhan, okey, dimakan oleh ayam. Okey, itu adalah kebergantungan ayam terhadap tumbuhan untuk dia meneruskan kehidupan. Okey, seterusnya ayam dimakan oleh serigala. Okey, itu adalah proses kebergantungan serigala terhadap ayam untuk meneruskan kehidupannya. Okey, seterusnya. Okey, ayam tadi menjadi bangkai dan seterusnya menjadi makanan kepada cacing. Okey, dan kemudiannya cacing itu dimakan oleh burung. Okey, begitulah proses kebergantungan antara haiwan yang dapat mengekalkan ekosistem di muka bumi ini. Maksudnya kalau tak ada makanan, kehidupan haiwan tu tak akan berterusan dan kita pun tidak akan mendapat sumber makanan daripada haiwan-haiwan tadi. Okey, itulah maksudnya yang haiwan ni saling bergantung antara satu sama lain dan kitarannya terus bersambung. Itulah yang akan mengekalkan ekosistem di muka bumi ini. Okey, banyak kepentingan kepada manusia dan tumbuhan juga memerlukan haiwan sebagai ejen penyebaran benih. Contohnya tadi, apabila cacing dimakan oleh burung. Okey, burung tu lama kelamaan dia akan mati dan menjadi bangkai. Bangkai itulah yang akan diurai ataupun dimakan oleh bakteria yang seterusnya berguna untuk tumbuhan sebagai sumber untuk dia membesarlah sebagai sumber penyebaran benih. Macam itulah. Okey, itu maksudnya haiwan dengan tumbuhan dia saling bergantung. Manusia pun bergantung antara satu sama lain dengan haiwan dan tumbuhan. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi, haiwan ni dia ada fungsi ataupun kelebihan untuk manusia dan tumbuhan.
Okey, dalam ekosistem, apa maksud ekosistem tu? Ekosistem adalah interaksi antara hidupan dengan alam sekitar dalam sesebuah habitat. Okey, banyak habitat yang kita boleh senaraikan. Habitat tu adalah tempat tinggal. Contoh macam di padang, di dalam kolam, di dasar lautan, di dalam hutan. Itu adalah contoh-contoh habitat. Okey, manakala ekosistem tu adalah interaksi antara hidupan dalam alam sekitar, dalam habitat. Contohnya yang tadi, apa yang berlaku kitaran ataupun rantai makanan tadi yang bermula daripada tumbuhan dimakan oleh ayam, dimakan oleh serigala, ayam tu menjadi bangkai dimakan oleh cacing. Itu adalah ekosistem, interaksi. Interaksi antara hidupan dalam sesuatu habitat. Okey. Dalam rantai makanan ada pengeluar, ada pengguna dan pengurai. Pengguna pula terbahagi kepada primer, sekunder dan tertier. Mungkin tak dapat anak kita faham dalam bentuk ayat ni. Nanti cikgu akan bagi contoh. Okey, kita akan labelnya mana pengeluar, mana pengguna, mana pengurai. Okey, tetapi secara ringkasnya, pengeluar ini adalah sumber pertama. Okey, yang selalunya pengeluar ini ialah tumbuhan. Okey, dia menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Okey, jadi perlu kamu ingat pengeluar ini adalah tumbuhan. Mestilah tumbuhan. Okay. Dia membuat makanan sendiri. Okay, mesti buat makanan sendiri. Kemudian tumbuhan tu dah besar ataupun dah boleh dimakan, barulah ada pengguna. Pengguna mestilah haiwan. Okay. Pengguna ni pula terdiri daripada primer, sekunder, tertier. Okey, primer ni adalah tumbuhan yang boleh makan yang boleh makan tumbuhan ataupun dikenali sebagai herbivore. Okey, makanan tumbuhan sebab ini adalah pengguna pertama yang nak makan tumbuhan. Okey. Selepas primer kita ada pengguna sekunder. Pengguna sekunder ni pula akan makan pengguna primer. Pengguna sekunder adalah yang terdiri daripada haiwan yang boleh makan haiwan lain ataupun tumbuhan, ataupun dia boleh haiwan karnivor. Dan pengguna yang ketiga ialah pengguna tertier ataupun haiwan yang dikenali sebagai karnivor, iaitu haiwan yang makan daging sahaja. Okey, dan yang terakhir sekali ada pengurai. Pengurai ini ialah organisma. Dia akan menjalankan proses perebutan. Selalunya kalau haiwan pengguna ni telah menjadi bangkai lah. Okay, dan organisma ni terdapat di tanah ataupun di udara. Okey. Nampak ni organisma yang telah mati menjadi nutrien ataupun bahan ringkas yang boleh diguna semula oleh pengeluar. Okey, pengeluar ni akan mengguna semula nutrien daripada bangkai yang dah reput tu. Okey, yang berguna untuk pembesaran tumbuhan. Okey, boleh ke faham? InsyaAllah boleh faham. Kita teruskan dengan contoh. Okey, terdapat dua perkara yang perlu kita titik beratkan dalam bab ni, iaitu perkara yang mungkin kamu dah familiar ataupun dah biasa dengar, iaitu rantai makanan dan siratan makanan. Apa itu rantai makanan? Apa itu siratan makanan? Secara ringkasnya, rantai makanan adalah kitaran ringkas
pengeluar, pengguna, pengguna, pengguna. Okey. Okey. Rantai makanan ni lebih ringkas daripada siratan makanan. Okey, siratan makanan ni dia berasal daripada satu pengeluar. Okey. Okey. Kalau dekat dalam siratan makanan ni ada beberapa rantai makanan. Okey, contoh macam green plant ataupun tumbuhan hijau dimakan oleh kambing. Okey, kemudian dimakan oleh serigala dan serigala dimakan oleh singa. Okey, ini siratan makanan yang pertama. Okey, manakala yang kedua, tumbuhan hijau dimakan oleh tikus, kemudian dimakan oleh burung hantu, kemudian dimakan oleh ular dan seterusnya dimakan oleh burung helang. Okey, itu adalah adalah rantai makanan yang kedua. Okey. Rantai makanan yang ketiga mungkin tumbuhan hijau, arnab, kucing liar dan seterusnya singa. Okey, nampak tak? Okey, siratan makanan mengandungi beberapa rantai makanan. Okay, dia lebih kompleks daripada rantai makanan yang kita gambarkan ni lah. Okey, maksudnya siratan makanan ni boleh dipecahkan kepada beberapa rantai makanan yang macam cikgu buat ni. Maksudnya daripada siratan makanan ni kamu boleh tulis dalam bentuk macam ini. Okey, itu saja. Tapi sekarang ni yang paling penting, okey, kalau dapat siratan makanan ataupun rantai makanan macam ni, boleh tak kamu kenal pasti yang mana satu pengeluar, yang mana satu pengguna primer, yang mana satu pengguna sekunder, pengguna tertier dan pengurai. Okey, contohnya, okey, ini adalah rantai makanan. Okey, okey, cuba kamu kenal pasti yang mana pengeluar. Okey, ini adalah jawapannya. Okey, padi ialah pengeluar sebabnya pengeluar mestilah tumbuhan yang boleh menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Okey, contohnya ini adalah habitat di padang padi, di sawah padi. Okey, dekat sawah padi mestilah ada tanaman padi. Jadi ini adalah pengeluar. Manakala pengguna yang pertama ataupun pengguna primer adalah haiwan yang makan tumbuhan sahaja ataupun yang dikenali sebagai herbivore. Ini adalah burung yang makan tumbuhan saja. Dia adalah dikenali sebagai pengguna primer ataupun pengguna yang pertama. Manakala kemudian burung ini dimakan oleh ular sawah. Kita kenali sebagai pengguna sekunder ataupun pengguna kedua. Mestilah haiwan yang makan pengguna primer terdiri daripada haiwan omnivore dan carnivore. Dia makan burung ni. Jadi dia adalah pengguna sekunder, pengguna yang kedua. Dan yang seterusnya, pengguna sekunder ni dimakan oleh pengguna tertier, pengguna ketiga, iaitu burung helang. Pengguna tertier ni mestilah haiwan yang makan pengguna sekunder ataupun dikenali sebagai carnivore. Dia makan daging sahaja. Dia tak makan tumbuhan. Kalau tidak, mesti dia dah makan dulu ni padi ni. Tapi disebabkan dia adalah haiwan carnivore, dia kena ikut rantai makanan lah. Dia kena makan pengguna sekunder dulu, ataupun dia kena cari daging. Seterusnya,
kalau pengguna tetia ni mati menjadi bangkai, bakteria ataupun pengurai akan proses akan menjadi peruputan, dan seterusnya hasil daripada proses peruputan tu terhasillah nutrien yang akan digunakan oleh padi. Jadi dia dekat sini macam ada satu kitaran yang tak akan berakhir. Sebenarnya dia akan terus bersambung. Itulah maksudnya daripada awal topik tadi kita cakap yang tumbuhan ni saling bergantung antara satu sama lain untuk meneruskan ekosistem. Sebab kitaran ni tak akan terhenti. Dia akan terus terhasil dan terhasil. Okey, itu saja pembelajaran untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat memahami apa yang nak cikgu sampaikan. Kita teruskan dengan latihan yang akan diberikan dan sila pastikan kamu jawab dan lengkapkan latihan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.